Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Abdullah Yusuf dengan pemegang kad matrik di 2019180874880 dan saya merupakan pelajar semester keempat dari Fakulti Sains Sukan dan Kejurutihan. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan hasil tugasan sepak takraw, iaitu video perbintangan. Okey, kita mulakan. Okey, untuk yang pertama iaitu aspek sejarah dan perkembangan sepak takraw. Sepak takraw merupakan sejenis permainan antara dua pasukan atau regu yang dianggotai oleh 2-3 orang pemain bagi setiap regu. Dua regu yang bertanding di gelanggang dipisahkan dengan jaring yang berukuran sama seperti gelanggang badminton. Bola takraw pula pada asalnya dibuat daripada rotan dan kini telah digantikan dengan penggunaan bola sintetik. Sepak raga pula merupakan permainan yang menimbang bola takraw dalam bulatan dengan menggunakan kaki atau kepala dan telah dimainkan semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Lagi, dalam sejarah Melayu ada menceritakan bahawa tentang Raja Muhammad, iaitu Putera Sultan Mansur Shah Muhammad, tertanggal tanjanya akibat terkena bola raga tendangan tun besar. Di Malaysia, permainan tersebut disebut sebagai sepak raga, manakala di Filipina disebut siva, di Myanmar Chenlon, di Laos Kator dan di Thailand takraw. Permainan sepak takraw yang ada sekarang merupakan adaptasi permainan sepak raga dan badminton. Pada tahun 1940-an, permainan ini telah dimainkan dengan menggunakan jaring dan mengikut sistem kiraan mata seperti badminton. Undang-undang dan peraturan awal permainan sepak raga jaring telah pun digubah dan disusun secara bertulis pada 15 April 1960 di Kuala Lumpur. Sepak takraw mula dipertandingkan buat kali pertama di peringkat antarabangsa pada tahun 1965 di Sukan Siep yang telah ditandingkan di Malaysia. Sebelum jawatan kuasa pengelola sukan siap menerima sukan ini, perbincangan yang hangat telah berlaku di antara wakil-wakil Malaysia dan Singapura dengan wakil-wakil dari negara Thailand dan Myanmar bagi membincangkan nama permainan ini. Akhirnya atas dasar tersebut dengan betul ansur, jawatan kuasa pengelola sukan siap telah memutuskan bahawa permainan ini adalah dinamai permainan sepak takraw. Okey, untuk yang kedua itu aspek peraturan dan undang-undang sukan sepak takraw. Benda pertama iaitu bilangan pemain seramai 3 orang setiap regu. Salah seorang pemain berada di belakang dinamakan tekong. 2 orang lagi berada di hadapan, seorang sebelah kiri, api kiri, dan seorang di sebelah kanan disebut sebagai api kanan. Pemain boleh bertukar posisi semasa permainan dilangsungkan ataupun dijalankan. Benda kedua iaitu sistem kiraan mata. Bila perkara mata dilakukan oleh sama ada bahagian sepak mula atau menerima sepak mula, satu mata akan diberi kepada pihak lawan termasuk melakukan sepak mula seterusnya. Mata kemenangan maksimal untuk setiap set ialah 21 mata. Permainan dijalankan di dalam 2 set dengan 2 minit rehat antaranya. Apabila kedudukan pada mata 20-20, penggunaan mata shielding 25 dijalankan, kemenangan ditentukan dengan perbezaan 2 mata sehingga mata ke-25. Jika masing-masing regu memenangi satu set, permainan akan ditentukan dan di dalam set ketiga yang dinamakan tie break dengan 15 mata. Sebelum persingan tie break bermula, pengadil akan mengundian dan pasukan yang memenangi undian akan membuat sepak mula. Tukar petak akan berlaku apabila satu regu mencapai 8 mata.
Benda yang ketiga iaitu tingkah laku memulakan permainan. Sepak bola akan dilakukan bagi setiap mata yang diperolehi. Mata akan diperolehi apabila bola dimatikan di bahagian lawan. Apabila berlaku kesalahan atau batal, pihak lawan akan mendapat mata. Antara kesalahan seperti melanggar jaring dan tiang, menggunakan tangan, mengawal bola lebih daripada 3 sentuhan, bermain dengan 3 cara berbahaya, mana-mana pemain yang memaling bola, untuk sepak bola dengan mengangkat kaki, memijak garisan atau tangan melepasi jaring atau menyentuh jaring semasa campak akan dibuat, atau mana-mana bahagian anggota pemain yang memasuki kawasan lawan sama ada di atas ataupun di bawah jaring. Ketiga iaitu aspek kemahiran dalam sukan sepak takraw. Kemahiran pertama iaitu sepak sila. Kegunaan sepak sila ini adalah untuk menimbang dan mengawal bola, mengumpan dan membuat hantaran dan menyelamatkan serangan lawan. Kemahiran kedua iaitu sepak kuda. Kegunaan kemahiran tersebut adalah untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah dan menjadikan variasi melakukan servis. Kemahiran ketiga iaitu kemahiran menanduk. Kegunaan kemahiran ini adalah untuk mengawal, mengumpan dan merejam. Teknik menanduk ialah dengan cara mendongakkan muka, kemudian menggunakan dahi untuk menolak bola ke atas atau ke bawah. Kemahiran keempat iaitu kawalan gelanggang. Fungsinya adalah untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan. Yang kelima, kemahiran rejaman kaki. Pelbagai jenis rejaman yang boleh lakukan seperti rejaman gunting, rejaman sisi, rejaman menapak. Untuk menguasai kemahiran sebegini, atlet mestilah mempunyai fasiliti, kuasa, ketangkasan dan kekuatan yang tinggi. Kemahiran keenam iaitu menghadang. Menghadang bola ialah satu kemahiran bagi memastikan rejaman yang dibuat oleh pihak lawan ditangkis. Menghadang bola boleh dilakukan dengan kaki atau badan. Pada aspek yang terakhir pula iaitu kategori dan peringkat dalam sepak takraw. Untuk kategori pula, tetapi ini lebih kurang jelas. Lelaki dan perempuan kena ikut haluan masing-masing dan tidak percampuran. Bagi konsep kategori pertandingan pula terdapat ada 2 kategori iaitu berpasangan 2 orang pemain dan beregu 3 orang pemain. Seterusnya saya akan terangkan mengenai peringkat pertandingan yang dipertandingkan. Untuk yang pertama, peringkat MSM di Sukan Sekolah Malaysia yang meliputi peringkat zon, peringkat daerah atau bahagian, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Terdapat 3 kategori dalam ASM iaitu bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun. Untuk yang kedua iaitu peringkat sukma yang meliputi semua negeri serta wilayah persekutuan. Biasanya pada edisi sukma tersebut hanya pasukan pelapis negeri diketengahkan. Untuk yang ketiga iaitu peringkat suki ataupun masum hanya dipertandingkan untuk pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia sahaja. Untuk peringkat keempat iaitu nampaknya lebih kompetitif iaitu sukan C yang dipertandingkan untuk negara Asia, negara sahaja. Yang terakhir iaitu peringkat Asia di mana acara sukan sepak takraw turut dipertandingkan kepada beberapa negara benua Asia yang mengambil bahagian dalam acara sukan sepak takraw. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang buruk daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.